Salam sejahtera, saya Stephanie Anak Petrus, pelajar dari Fakulti Muzik dan Seni Persembahan. Dengan ini, akan bercakap serba sedikit mengenai sejarah dan perkembangan sepak takraw. Sepak raga telah wujud sejak 600 tahun yang lalu, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kejadian Raja Muhammad, seorang putera Sultan Mansur Shah yang secara tidak sengaja dipukul dengan bola rotan oleh Tun Besar, seorang putera Tun Perak, dalam permainan sepak raga. Bola terkena penutup kepala Raja Muhammad dan menjatuhkannya ke tanah. Dalam keadaan marah, Raja Muhammad segera menikam dan membunuh Tun Besar, di mana beberapa saudara Tun Besar membalas dan ingin membunuh Raja Muhammad. Bola sepak raga pula diperbuat daripada bilah-bilah rotan yang dianyam bulat seperti raga sebesar isi buah kelapa, iaitu dibuat sebanyak 2 atau 3 lapis. Sepak takraw merupakan sejenis permainan antara dua pasukan atau regu yang dianggotai oleh 3 orang pemain bagi setiap regu, mempunyai jaring yang memisahkan di antara kedua-dua regu dan dimainkan di gelanggang yang berukuran sama seperti gelanggang badminton. Bola takraw pula pada asalnya diperbuat daripada rotan dan kini telah digantikan dengan penggunaan bola buatan. Di Malaysia, permainan ini disebut sepak raga, di Filipina pula sipa, di Burma chinlon, di Laos kator dan di Thailand takraw. Permainan sepak takraw yang ada sekarang merupakan pengubah suaian permainan sepak raga dan badminton. Pada tahun 1940-an, permainan ini telah dimainkan dengan menggunakan jaring dan mengikut sistem kiraan mata seperti badminton. Sepak takraw mula dipertandingkan buat pertama kalinya di peringkat antarabangsa pada tahun 1965 di Sukan Southeast Asian Peninsular Games yang telah diadakan di Malaysia. Sebelum Jawatankuasa Pengelola Sukan SEAP menerima sukan ini, perbincangan yang hangat telah berlaku antara wakil Malaysia dan Singapura dengan wakil-wakil dari negara Thai dan Burma bagi membincangkan mengenai nama permainan ini. Akhirnya, atas dasar bertolak ansur, Jawatankuasa Pengelola Sukan SEAP telah memutuskan bahawa permainan ini hendaklah dinamakan permainan sepak takraw, iaitu gabungan perkataan sepak dan takraw menjadi satu perkataan. Permainan sepak takraw mempunyai 3 posisi pemain, iaitu yang pertama ialah tekong, merupakan pemain yang berada di bahagian tengah, berhampiran bulatan sepak mula, bertindak melakukan sepak mula atau servis serta mengawal bahagian tengah dan belakang gelanggang. Posisi pemain yang kedua pula ialah apit kanan, yang mana merupakan pemain yang berada di bahagian sebelah kanan tekong, bertindak mengawal bahagian kanan dan bahagian hadapan gelanggang. Posisi pemain ketiga pula yang merupakan apit kiri, pemain yang berada di bahagian sebelah kiri tekong, bertindak mengawal bahagian kiri dan bahagian hadapan gelanggang. Bentuk acara yang dipertandingkan dalam sukan sepak takraw. Sepak takraw merupakan sejenis permainan antara dua pasukan atau regu yang dianggotai oleh 3 orang pemain bagi setiap regu. Permainan sepak takraw selalunya dimainkan antara 2 regu. Satu regu mempunyai 3 orang pemain, iaitu seorang tekong, feeder dan killer. Sepak takraw bulatan pula merupakan permainan yang dimainkan oleh 6 orang pemain dengan 2 orang pemain gantian. 2 gantian pemain hanya boleh dibuat sebelum permainan bagi sesuatu pusingan bermula. Sebelum membuat lambungan untuk memulakan permainan, semua pemain hendaklah berdiri di dalam kawasan bulatan 6 meter mengarah ke pusat bulatan 2 meter. Susunan pemain dari yang bernombor 1 hingga 6 hendaklah mengikut arah pusingan. Kedudukan yang sama hendaklah dikekalkan semasa permainan sedang berjalan. Semua anggota badan kecuali tangan atau lengan boleh digunakan semasa pemain menerima atau menghantar bola. Rangkuman kemahiran-kemahiran yang ada dalam permainan sepak takraw. Sepak kuda. Penggunaan sepakan ini adalah supaya kita boleh mengambil bola di posisi yang rendah. Sepak sila, sebuah teknik dengan fungsi menerima atau menendang bola takraw selama permainan berlangsung. Sepak mula, sepakan mula ini biasanya dilakukan dengan tujuan sebagai tanda bahawa permainan telah dimulakan. Menapak, dengan teknik gerakan ini, kita boleh menyelamatkan bola takraw yang sudah berada dekat dengan jaring. Heading. Teknik ini digunakan oleh pemain untuk menyelamatkan bola takraw dari serangan lawan. Sepak cungkil. Sepak cungkil ini digunakan oleh pemain ketika ada pentolan bola secara rawak. Membahu.
Teknik ini biasanya digunakan para pemain sepak takraw ketika perlu mengendalikan bola hasil serangan lawan secara tiba-tiba. Mendadak, teknik ini digunakan apabila pihak lawan melakukan smash, maka teknik mendada sangat sesuai untuk menerima bola takraw. Sepak simpoh. Teknik sepakan ini digunakan untuk tujuan menyelamatkan bola dari pihak lawan. Dan yang terakhir ialah teknik memaha. Smash pihak lawan boleh datang secara mendadak atau tiba-tiba, maka teknik inilah yang sangat efektif untuk membantu dalam mengendalikan bola. Pendapat dan pandangan pribadi berkaitan sukan sepak takraw di UPSI. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda tari di Universiti Pendidikan Sultan Idris yang kini sedang belajar dalam semester 2, telah bercadang untuk mengambil permainan sepak takraw sebagai subjek kokurikulum saya. Dengan memasuki kelas sepak takraw di UPSI, saya dapat belajar untuk bermain sepak takraw buat pertama kalinya dan banyak pengetahuan serta pengalaman baru yang saya dapat. Saya juga dapat mempelajari serta mengetahui pelbagai teknik yang ada dalam sepak takraw. Rangkuman pertandingan yang popular dalam sukan sepak takraw. Sukan sepak takraw adalah sangat terkenal dalam sukan SEA, iaitu Southeast Asian Games. Dalam sukan ini, pasukan Indonesia dan Thailand merupakan antara pesaing yang paling mencabar buat pasukan sepak takraw Malaysia. Sekian ini sahaja daripada saya. Terima kasih.